Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asma Hidayah binti Kamal Razan. Hari ini saya akan membentangkan apresiasi alam dan warisan laut untuk Profesor Madya Dr. Siti Nur Atiqah Zulkifli. Dalam subjek ini saya memilih 3 elemen citra, iaitu yang pertama elemen kerohanian, yang kedua elemen keusahawanan dan yang ketiga elemen komunikasi. Elemen yang pertama iaitu elemen kerohanian. Bagi program Motivational Talk, anjuran Kelab Sains Kimia ataupun Kesmia, anjuran pada pukul 9 suku sehingga 11.45 pagi, bertarikh 22 hari bulan 1 2022. Objektif bagi program ini adalah: yang pertama, memberi kesedaran dan maklumat kepada pelajar tentang isu kesihatan mental, terutama ketika berdepan dengan kehidupan norma baru. Yang kedua, menambahkan ilmu pengetahuan dan memberi pendedahan kepada pelajar, terutamanya pelajar UMT, tentang cara-cara mengawal emosi dengan betul sekaligus mewujudkan pelajar yang sentiasa positif serta sedia menghadapi segala cabaran. Dan yang terakhir, memberi penerangan kepada mahasiswa dan mahasiswi tentang cara menguruskan masa dengan betul serta persediaan yang perlu dilakukan dalam menempuhi peperiksaan. Hasil pembelajaran dari program ini adalah pelajar dapat mendapat kata-kata semangat yang tepat pada waktunya. Pelajar juga dapat ilmu cara-cara untuk mengawal emosi ketika dalam keadaan yang sangat genting. Mahasiswa dan mahasiswi dapat mengurus masa belajar, masa lapang dengan baik. Pelajar dapat cari idea dan jalan keluar dari persekitaran yang memaksa. Ini adalah bukti kehadiran saya. Elemen yang kedua adalah ikhtilat dalam kalangan remaja. Anjuran Kelab Sahabat Masjid Saham UMT. Masa 8.30 PM pada tarikh 18 hari bulan 1 2022. Objektif bagi program ini adalah mendedahkan kepada mahasiswa berkaitan ikhtilat dan cara menjaga batas pergaulan antara ajnabi. Yang kedua, menyuntik semangat mahasiswa untuk sentiasa menjaga ikhtilat. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan mempraktikkan konsep ikhtilat yang sewajarnya dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang terakhir, mencetuskan minat dalam kalangan remaja untuk mencegah pergaulan bebas. Punca remaja tidak dapat menjaga ikhtilat adalah terlalu bebas dalam memilih rakan sebaya. Tidak dididik dari kecil batas-batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Tiada pengawasan dari orang dewasa dan yang terakhir tidak memberi pendedahan mengenai dosa dan pahala sekiranya tidak menjaga ikhtilat. Dan kemudiannya hasil pembelajaran dari program ini adalah dapat ilmu baru dalam hal ikhtilat, dapat tahu batas pergaulan antara lelaki dan perempuan, dan seterusnya siswa dan siswi dapat mengamalkan jarak pergaulan yang dibenarkan berdasarkan agama Islam. Ini adalah bukti kehadiran saya. Untuk elemen keusahawanan adalah Grand Agropreneur Model. Anjuran Kelab Integra UMT. Tarikh 25 hari bulan 2012 2021. Masa 2 hingga 4 petang, bertempat Google Meet. Objektif program adalah program perkongsian geran ini diadakan bagi menarik minat pelajar dalam menceburi bidang agro makanan setelah tamat berkualifikasi. Yang kedua, menyediakan platform awal kepada pelajar untuk merancang perjalanan kerjaya di dalam bidang sektor agro makanan. Yang ketiga, membantu melahirkan pelajar yang mempunyai semangat agropreneur yang kuat serta mampu menghadapi cabaran yang bakal dialami di dalam bidang sektor agro makanan. Hasil pembelajaran adalah pelajar mendapat ilmu yang baru dalam berkaitan agropreneur ataupun geran. Pelajar dapat tahu bagaimana proses untuk mendapat kelulusan dalam bidang ini. Ini adalah bukti kehadiran saya.
Yang kedua adalah Talk Business, Everyone Can Be Entrepreneur. Anjuran Kelab Mampan UMT. Tarikh 25 hari bulan 12 2021. Masa pukul 2 sehingga 4 petang bertempat Google Meet. Objektif bagi program ini adalah meningkatkan ilmu pengetahuan mahasiswa dan mahasiswi mengenai bidang keusahawanan yang lebih meluas, terutamanya perniagaan secara atas talian, melahirkan individu yang mempunyai ciri-ciri sebagai seorang usahawan yang berjaya, mendedahkan kepada pelajar mengenai peluang dan cabaran dunia perniagaan, dan yang keempat, mendedahkan kepada pelajar mengenai tips untuk lebih bijak dalam menguruskan masa sebagai pelajar dengan perniagaan. Hasil pembelajaran adalah mahasiswa dan mahasiswi dapat belajar cara-cara mengatasi masalah dalam perniagaan. Yang kedua, pelajar didedahkan peluang pekerjaan dalam bidang perniagaan atas talian. Dan yang ketiga, program ini didedahkan pelajar kepada pengetahuan dan kemahiran secara teori dalam dan amali. Ini adalah bukti kehadiran saya. Bagi elemen komunikasi pula adalah program short webinar untuk resume anjuran Kelab Sains Kimia iaitu KISMIA pada pukul 10 sehingga 12.15 tengah hari. Tarikh 27 hari bulan 11 2021. Objektif bagi program ini adalah untuk memupukkan semangat silaturahim dan merapatkan hubungan antara mahasiswa dan mahasiswi walaupun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang telah melanda negara dan menyekat sebarang hubungan secara fizikal antara mahasiswa dan mahasiswi UMT. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan memperluaskan perspektif dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi terhadap soft skills seperti kemahiran edit video. Dan yang terakhir, dapat menambahkan pengetahuan tentang resume serta video grafik berkaitan dengan resume yang digunakan dalam industri pada masa yang akan datang. Hasil pembelajaran adalah pelajar dapat informasi tentang pekerjaan selepas mereka tamat belajar. Yang kedua, membina keyakinan pelajar dengan menghasilkan resume dengan baik. Pelajar dapat belajar cara edit video secara profesional. Ini adalah bukti kehadiran saya. Yang terakhir bagi elemen komunikasi adalah webinar job search, success and strategies. Anjuran Majlis Perwakilan Pelajar UMT. Tarikh 12 hari bulan 11 2021. Masa pukul 2 sehingga 4.30 petang. Objektif bagi program ini adalah memberi pendedahan kepada mahasiswa UMT bagi persediaan memasuki alam pekerjaan. Yang kedua, menyediakan ruang dan peluang kepada mahasiswa UMT untuk bertanyakan soalan-soalan berkaitan alam pekerjaan. Hasil pembelajaran bagi program ini adalah pelajar dapat informasi tentang pekerjaan selepas mereka tamat belajar. Yang kedua, membina keyakinan pelajar dengan membinakan pelajar bertanya tentang pekerjaan. Yang ketiga, dapat menilai tahap ekspektasi kita tentang pekerjaan. Ini adalah bukti kehadiran